Kalau Anwar bertanding di sini, itu akan bawa kebaikan kepada Port Dickson. Kita tanya lagi. Orang kata terlalu banyak pilihan raya kecil. Kalau ada pilihan raya kecil di Port Dickson, adakah kamu akan keluar mengundi? Ni sebelum kosong kursi ni, kita tanya dulu. Orang Port Dickson awal-awal sebelum kosong kursi, tak tahu pun lagi kursi akan kosong. Bila kita tanya kamu akan keluar mengundi ke tidak, 75% kata akan keluar mengundi sebelum kita kosongkan kursi, saudara-saudara. Jadi saya nak jawab kepada yang dok hantam kata ini tidak bertanggungjawab, menghina pengundi Port Dickson, ini menghina demokrasi. Oi, kita tanya orang Port Dickson dulu sebelum kita buat keputusan. Cuma kami tak hebah kat orang lah. Buat apa nak bising-bising? Kita semak dulu. Orang Port Dickson yang bagi jawapan dan isyarat yang paling kuat bahawa mereka bersedia menerima Anwar Ibrahim sebagai wakil rakyat di Port Dickson. Sebab orang Port Dickson bagi signal itulah, maka kita pun dengan tawaduknya buat keputusan baik. Rancangan dah dibuat, perancangan itu bagus dan ia disambut dengan isyarat yang baik daripada pengundi-pengundi di Port Dickson. Sebab itu kita buat keputusan untuk mengosongkan kerusi, memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding di sini. Baik. Bila Anwar dah bertanding, saya beritahu awal kepada Datuk Seri, Allah Datuk Seri, no, tengok ni no, tak payah nak bimbang lah, nombor angka macam ini insya-Allah menang. Tak payah bimbang. Sebab tu saudara-saudari tengok, saya kurang ceramah kat sini. Saya ingat tak dulu sebelum pilihan raya umum yang lepas, saya beritahu terus, tempat yang confirm menang, sumpah aku tak pergi. Tempat yang confirm kalah, sumpah aku tak pergi. Saya hanya pergi tempat yang nyawa-nyawa ikan, yang perlukan bantuan untuk menang. Dah kalau tengok angka yang kita tengok, dapat daripada penduduk dan pengundi Port Dickson, memang daripada awalnya insya-Allah tidak ada masalah. Jadi sebab itu saya pun tak sibuk sangat. Saya pun beritahu Datuk Seri Anwar, tak payahlah bimbang sangat, insya-Allah menang. Adik kakak, abang-abang tahu Anwar kata apa? Dia beritahu, jangan sekali-kali mengambil mudah soal mandat dan juga kebajikan rakyat. Ya betul, dia berdepan dengan manusia-manusia pelik seperti Saiful Bukhari. Yang lain tu saya tengok Tan Sri Iswar tak pelik sangat lah, biasalah Tan Sri Iswar tak. Ya betul, dia tidak berdepan dengan cabaran yang mungkin ketir. Tapi Anwar Ibrahim kata tak boleh. Kita nak jadi wakil rakyat, kita kena dapat mandat. Dia tak boleh masa mentang-mentang tengok dah nak menang, batang hidung pun tak nampak, calon pun macam nak tak nak saja. Sebab itu Anwar Ibrahim pada umur 71 tahun, saudara-saudari, berkempen bagai nak rock daripada pagi sampai malam, 2 minggu berturut-turut. Sedangkan kita tahu daripada awal insya-Allah boleh menang. Tapi itu Anwar Ibrahim. Saya tak nak, dia nak pergi berlari. Aku kata berlari lah aku seorang, aku tak nak pergi. Oh, dia nak pergi ke pantai. Oh, sila Datuk Seri, sila. Saya bertanding dekat bandar dulu Pandan. Saya tengok boleh menang. Saya memang, mana yang perlu saya pergilah. Yang lain saya tak pergi. Anwar ni selagi mana dia boleh bersalam, jumpa, maka dia telah laksanakan kempen itu semaksimal mungkin dalam tempoh 2 minggu yang lepas, dalam keadaan sebenarnya tidak ada keperluan untuk dia buat begitu. Kenapa saya sebut semua ni pakcik-makcik, adik kakak? Sebab saya nak jawab orang yang kata Anwar Ibrahim ini tidak hormat kepada rakyat. Orang yang tidak hormat kepada mandat rakyat, saudara-saudari,
tidak akan mengheret diri dia pada usia 71 tahun dalam keadaan insya-Allah kita boleh menang selesa untuk berjumpa, tunduk, duduk, dengar dan betul-betul cuba berkhidmat dengan rakyat Port Dickson. Belum pun dia menang. Saudara-saudari pilih, saudara-saudari nak yang macam itu, yang dituduh sebagai penting diri, ataupun pakcik daripada seputih yang tak pernah batang hidung ada dekat Port Dickson, marah dekat Anwar Ibrahim, sanggup jadi calon bebas, batang hidung tak pernah ada pun, saudara-saudari. Sebab tu saya kata kita kena berlaku adil. Memang betul perancangannya itu untuk dia jadi Perdana Menteri, tapi pada usia 71 tahun, pada kedudukan dia, semua orang tahu dia bakal jadi Perdana Menteri, semua orang tahu insya-Allah boleh menang, dia tunduk kepada mandat rakyat dan turun tiap-tiap hari tanpa henti. Sebab itu saya kata, kalaulah saya penduduk dan pengundi di Port Dickson, sayalah antara rakyat Malaysia yang paling bertuah. Saya tahu saya wakil rakyat, saya tahu payahnya nak jumpa wakil rakyat, saya tahu macam mana wakil rakyat lain berkempen, saya tahu kalau dah jadi menteri di kedudukan yang tinggi dengan kesibukan dan sebagainya, saya tahu kalau dia tahu juga kursi ini mudah menang, orang lain tidak berkempen macam itu. Tapi Anwar dengan komitmen, dengan azam, dia telah tunjukkan kepada orang-orang Port Dickson dan rakyat Malaysia begitu caranya tunduk kepada rakyat untuk mendapat mandat. Ada lagi orang kata, ada kata Anwar Ibrahim ini gelojoh, tak sabar-sabar nak jadi Perdana Menteri. Tak boleh ke duduk diam-diam, jangan kacau? Kenapa kamu nak tamak, lompat, menyusahkan sehingga kecoh semua? Hanya kerana Anwar Ibrahim itu tidak jawab dengan kasar, kadang-kadang kita biarlah berlaku adil dalam buat komen. Saya nak tanya ni semua yang hadir, yang menonton di luar, kalau Anwar Ibrahim gelojoh, tamak, penting diri, bukankah lebih baik kalau tahun 1998 tak payah tunggu mata dia lebam, dia boleh saja buat apa yang patut? Anwar Ibrahim dah lama jadi Perdana Menteri, saudara-saudari. Kalau Anwar Ibrahim tahun 1998 dahulu gelojoh, tidak fikir tentang masalah rakyat, tidak ambil jalan perjuangan yang panjang walaupun susah, kita tidak ada Pakatan Harapan pada hari ini. Anak muda macam saya akan terus kekal dalam dunia saya tanpa ambil tahu apa yang jadi dengan rakyat biasa di luar. Tapi Anwar Ibrahim yang sekarang ini ada orang tuduh gelojoh, yang ada orang tuduh penting diri, tak sabar-sabar nak jadi Perdana Menteri, yang inilah yang masuk penjara lebih lama daripada kita semua. Yang inilah yang menggadaikan kesenangan keluarga, anak, isteri, cucu dia, supaya kita dapat kesedaran. Sebab hasil daripada yang terjadi kepada dia, lahir manusia-manusia macam kita yang ada sekarang, yang tahu bahawa kuasa tidak boleh dipusatkan di tangan seorang saja. Kuasa mesti diimbangi, rakyat mesti didahulukan. Hanya dengan ada kuasa yang seimbang antara parti-parti politik di negara kita, baru kita boleh mengelakkan salah guna kuasa. Dan kesedaran yang dibina itulah yang memuncak bulan 5 yang lepas, sehingga kita boleh humban Datuk Seri Najib keluar daripada Putrajaya. 20 tahun, saudara-saudari, kena pukul, kena saman, kena hina, kena ludah, sampai hari ini Saiful Bukhari ada lagi saja nak menghina dia, menyusahkan dia.
Dia boleh bersabar. 20 tahun tidak cukup lama ke? 20 tahun masih gelojoh ke? 20 tahun masih disebut penting diri dalam keadaan kalau kita secara waras dan hati kita ini jujur, bukankah kita boleh menerima 20 tahun itu adalah satu ujian yang cukup panjang, dan Anwar Ibrahim saudara kita telah pun terbukti, teruji bersama-sama dengan kita. Ada juga yang kata dia ini menyusahkan orang. Ada yang juga kata dia menggunakan rakyat. Ada orang kata macam-macam. InsyaAllah saudara-saudari, Anwar Ibrahim yang saya kenal dari umur saya 17 tahun di sekolah lagi. Ada orang tanya saya, Rafizi, kenapa kamu ni baik sangat dengan Anwar Ibrahim? Kamu pertahankan dia. Ada benda dia salah, saya tegur di dalam. Ada benda yang Anwar kata Rafizi ni sedegil-degil manusia. Kalau dia kata hitam, degil, pujuklah macam mana pun, dia tak dengar. Ada satu benda yang saya kalah dengan Anwar Ibrahim. Saya betul-betul yakin yang dia sayangkan orang susah. Itu. Dan dengan latar belakang saya datang daripada keluarga susah, saya dah tengok semua. Berjumpa dengan seorang pemimpin kanan negara yang keikhlasan dia untuk orang bawah yang susah. Yang itu satu keistimewaan yang sebab itu saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim bila dia jadi wakil rakyat di sini, InsyaAllah bila dia memegang tampuk yang kepimpinan negara, ada peranan besar. Antara orang yang paling akan dapat manfaat dalam masyarakat kita ialah orang-orang biasa, manusia biasa di bawah ini. Bukan yang kaya di atas, bukan yang berjawatan, bukan yang berkepentingan, tetapi anak-anak keluarga-keluarga kita yang selama ini perlukan pembelaan. Sebab itu saudara-saudari, saya ucap tahniah. Dia nak sampai ke tidak ni? Lama dah ni ha. Okey, tak apalah kalau